Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah pada malam ini. Allah Ta'ala himpunkan kita dalam majlis At-Tafaqquh Fid Din yang kita ada pada tiap minggu. Alhamdulillah pada giliran minggu ni kita dua orang insya-Allah, saya bersama dengan ustaz kita Aslam bin Hasan Yusuf. Alhamdulillah ustaz kita ni dia sudah tamat pekat BA dia pediatri dalam ilmu hadis, dan sekarang ni dia sedang menyambung pelajaran dalam bidang hadis juga, pekat master ataupun pediatri, sedang duk belajar insya-Allah taala. Kita doakan kepada Allah Taala semoga Allah Taala taufik dan Allah Taala mudah kepada ustaz kita Aslam ni, dia boleh sambung dan menambahkan ilmu dan untuk beri manfaat kepada kita semua insya-Allah taala. Alhamdulillah malam ni saya sebagai yang bawa acara insya-Allah dan meneraikan malam ni insya-Allah bersama dengan ustaz kita Aslam untuk kita berada di masa kita sedang tunggu semai Isya, dan kita boleh penuh masa ni dengan amalan soleh. Maka marilah sama-sama kita tanamkan niat kita, kita bersihkan hati kita daripada niat yang buruk. Kita usaha ikhlaskan niat kita insya-Allah taala. Selain daripada kita mari semaya berjemaah di masjid, dan kita ada majlis berhimpun untuk malam ni, majlis tadarus Quran, mudarasah Quran. Semoga kita masuk dalam hadis yang Nabi SAW ada sabda kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis sahih Muslim. Jadi Nabi SAW ada kata, maksudnya tidak beri pun satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu di masjid, yang mana mereka itu beri pun untuk baca Quran dan mudarasah Quran, tadarus Quran bersama, kecuali Allah Ta'ala nak berinya mula-mula sekali nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah turun mari ke atas mereka itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan lagi pula rahmat tu meliputi semua orang yang ada dalam majlis. Wa haffathumul malaikah, lagi pula malaikat tu bersama mereka itu dalam majlis ini. Pasal laginya Nabi kata wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Allah Ta'ala sebut pula dah orang-orang saat ni itu, Allah Ta'ala sebut mereka itu, nama mereka itu fi man 'indahu, pada orang yang di sisinya, maksudnya para malaikat. Jadi Allah Ta'ala ambil nama kita untuk sebut kepada para malaikat daripada majlis-majlis yang terpuji, masya-Allah. Jadi insya-Allah saya dan semua kita ni mari kita pasal niat malam ni untuk bersama dengan malaikat-malaikat insya-Allah. Penuh ni kalau kita nampak insya-Allah malaikat duk susung, terutamanya kita niat mari nak mengaji belajar ni kok duk malaikat duk tebang sayap dia, beri kiat, beri mulia kepada orang mengaji dan belajar, terutamanya mengaji Quran. Malam ni sebenarnya tak ada nak celai lagi, jadi fak kita nak tahu kata ayat yang paling besar sekali dalam Quran. Ayat yang paling besar sekali dalam Quran, tapi oleh kerana kita bahagi dah cheat tu,
Untuk malam ni jadi kita boleh jawab dah lah. Nah, kita sebagai celai dah lah jawab tu. Jadi ayat yang paling terbesar dalam Quran. Ayat yang paling terbesar sekali dalam Quran, masya-Allah. Jadi sebagai mukaddimahnya, mana yang kita boleh tahu kata ayat yang paling besar sekali dalam Quran itu ia berdasar pada satu hadis, hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abal Munzir. Ubay ini salah seorang sahabat yang masyhur, kata orang yang paling alim terutamanya pada ilmu Quran, ilmu qiraat ni masyhur. Satu kali Nabi tanya dia, kata, ya Abal Munzir, bapak Munzir. Itu panggil kunyah dia dah. Abal Munzir, Nabi tanya dia, kata, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ya Ubay ni orang hafal Quran dah, faham Quran, erti Quran dah. Tapi Nabi tanya, kata, hey Abal Munzir, mu tahu ke tak, manakah daripada kitab Allah yang ada bersamamu tu? Ada lah, ada dia dah. Tapi hak mana hak paling terbesar sekali? Nabi tanya. Dalam hadis yang panjang itu sampai 3 kali nah. Ubay itu kata Allah wa rasuluhu a'lam. Dah. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Taala dan Rasul lebih tahu. Nabi tanya pula sampai 3 kali. Boleh jadi tawaduk dia. Sampai 3 kali Nabi tanya, yang 3 tu baru dia jawab, kata, dia jawab kena, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat tu. Bila Ubay baca tu, Nabi dia ayat kata fadaraba fi sadri. Nabi tepuk dada ya. Dah tepuk dada ya. Lepas tu Nabi kata wa qala liyahnikal ilmu ya Abal Munzir. Liyahnikal ilmu makna kelimah tahniah, kelimah sedang kuam jindi dengan ilmu yang Allah Taala beri kepada Abal Munzir, iaitu Ubay bin Ka'ab. Nabi sedang kuam jindi. Insya-Allah tu hewi ilmu molek sungguh padamu. Tu satu. Jadi nak ambil sininya, nak celai kamtak kata hak kita ayat kata malam ni ayat tijing jai tisu, ayat yang paling besar kali dalam Quran. Ayat itu hak Nabi tanya soalan saat ni. Inilah dia jawab pe Ubay bin Ka'ab. Tu satu. Nah, sebagai mukadimah, dan untuk nak ambil kelebihan ayat kursi laginya. Jadi ayat kursi ini juga disuruh kita baca. Nabi ajar supaya kita baca. Di antara tempat yang kita bacanya bila waktu kita nak tidur. Waktu kita nak tidur. Ni hadis dia panjang, hadis cerita Abu Hurairah. Nah, saya nak ayat cara rekahnya. Jadi Abu Hurairah ni Nabi wakil dia supaya dia ni sifat zakat dah. Tiba-tiba marilah orang-orang, siapa 2-3 malam mari. Cari Abu Hurairah, mari duk mengenak zakat, mari duk cuah. Abu Hurairah pegang takak. Pegang ya. Aku nak bawa mu ni la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku nak bawa mu pergi Nabi. Ayah mengaku janganlah. Ni saya perekah dah, banyak kelas. Janganlah tu dia ni susah, dia ada keluarga, dia ada apa. Ya Abu Hurairah lepas. Pagi esok Nabi tanya, mu buat kena kepada orang tak malam tu. Tawenemu tu hak mu pegang tu. Ya tak, aku lepas yang mengaku kata dia ni payah, dia susah, dia ada. Nabi kata dia tak sungguh tu, malam esok mari pula. Abu Hurairah yakinlah kata dia mari sungguh sebab Nabi kata mari. Sampai 3 kali. Akhir sekalinya malam yang ketiga tu Abu Hurairah takak tak selpah, bawa tak selpah mari doa. Dia kata ginilah, aku nak ajar kamu ni. Nak ajar kamu satu benda yang munaf'at.
Gapo nama hak dia ajarnya ya Nabi apa nama ni buat esok tu Nabi tanya Abu Hurairah apa nama Abu Hurairah ni wayak atau ya ajar gapo nama. Jadi orang tadi ya ajar kat akunya iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtima al ayat. Orang tadi tu ajar kepada Abu Hurairah kata kalau mu nak tidur ke mu nak ubah belakangmu sampai pada tempat tidur kak mu bacalah ayat kursi ambil dari awal hingga sampai sudah iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu ia kata lagi wa qala li la yazalu alayka minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha. Kalau mu baca hak tu senantiasalah Tuhan tu tetap jagamu dan syaitan tak masuk dekatmu sampai cerah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Nabi kata dia wayak sungguh tu. Tapi dia tu pesnya orang bohong. Kok dia wayak tu sungguh. Tapi dia tu kadzub. Orang bohong. Lepas tu Nabi tanya, Abu Hurairah kata, "Ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Abu Hurairah?" Mu tahu ke tak? Orang hak muda berkira 2 sampai 2 3 malam tu. Siapa dia? Mu tahu ke tak? Buradah kata qultu la, aku tak tahu. Lalu Nabi kata qala zaka syaitanun. Orang tadi itu setan. Ini hadis sahih. Sahih Bukhari. Jadi kita boleh daripada hadis ni kata ayat kursi ni disuruh kita baca waktu nak tidur. Kelebihan dianya setan tak masuk dekat sampai subuh, sampai cerah. Kalau kita baca ni. Ni di antara. Lepas tu satu lagi nya kelebihan dianya baca pada setiap kali lepas pada semaya. Tu ada hadis juga pada setiap kali lepas semaya. Hadisnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Hadis ni yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tabarani dan lain lagi dan dikata sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib. Maknanya siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas maya hak wajib hak fardu tu tidak menegahnya daripada masuk syurga kecuali mati. Tinggal tak mati sah. Insya-Allah hari ni dah mati kak. Hari ni jadi ahli syurga. Walah tu. Tu besar. Kita jangan buat mudah-mudah mainlah. Muka tak ada payah walhana dah. Kita baca dia setiap kali lepas maya hak fardu. Insya-Allah taala itu sebagai mukadimah pertemuan kita pada malam ni. Lepas tu insya-Allah taala dah kita mari tengoklah apa nama rahsia ayat ni siapa boleh jadi a'zamu ayatin min kitabillah ni. Apakah rahsia? Insya-Allah taala kita akan bersama pada ayat 255 daripada suratul Baqarah insya-Allah taala pada malam ni. Insya-Allah saya jemput Ustaz Aslam untuk bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada datuk kita yang mana mukaddimah dengan mukaddimah yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'an wa harriqu bihi qulubakum wa la yakun hammu ahadikum awakhir as-surah." Atau kama qala radhiyallahu anhu.
Berkata Ibnu Mas'ud, bacakanlah Quran, wa harriqu bihi qulubakum. Baca Quran dah, lepas tu baca we kata Quran ni boleh gerak wak we hati kita gerak. Wala yakun hammu ahadikum awakhir surah. Dan jangan jadikanlah benar kita nak daripada Quran tu ialah semasa kita baca Quran tu nak wisudah banget-banget. Sebab apa? Ibnu Mas'ud di antara qurra' sahabah, salah satu ulama sahabat, daripada sahabat yang jadi ulama. Sebab apa? Sebab Quran diturun bukan untuk kita nak baca buka majlis. Quran tak ada turun untuk kita nak ambil pahala satu huruf 10 pahala tak. Tapi Quran diturun mari liyadabbaru ayati, untuk kita nak mari tadabbur. Allahu akbar. Dan jelas daripada perkataan Abdullah ibn Mas'ud tunjuk kepada kita bahawa kadang-kadang kita, kalau kita tak ada masa ataupun kita sebagai orang awam ni tak ada kena faham semua kali. Hak molek sekali kena faham semua, tapi bagi orang yang tak ada kemampuan, tak ada faham, tak ada masa, hendaklah dia pilih Quran, pilih ayat-ayat hak penting-penting dan faham dengan ayat-ayat yang penting itu, wak hati dia tu boleh gerak. Jadi hidup dia tu gerak Al-Quran. Hak ni paumai, hak tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kita nak baca sekali khatam, tapi hati kita tak ada boleh faedah gapo langsung daripada ayat yang kita baca. Nescaya benar kita baca tu tak apa-apa umai tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik. Tadi datuk kita telah mukaddimah dengan mukaddimah yang baik. Nabi SAW tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah qurra'us sahabah. Orang yang baca Quran, orang yang ngapa Quran, siapa baca Quran tak kena, pergi cari dia, cari Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk suruh pergi ambil Quran dengan Ubay bin Ka'ab. Pergi cari Ubay bin Ka'ab. Nak orang kata dia ni orang beri kepentingan kepada Quran, siapa Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran wi Ubay dengar. Warid dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Ubay, inna Allah qad amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Hei Ubay, sesungguhnya Allah telah suruh aku baca Quran wimu dengar, iaitu suratul Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab ila akhir surah. Pada tu Ubay bin Ka'ab tanya, Allahu sammani lak. Semasa Nabi ayat aku nak baca, Tuhan suruh aku baca Quran wimu dengar. Hei Ubay. Ubay kata, Tuhan sebut nama aku wimu dengar. Jawab Nabi SAW, Naam, sammakali. Benar, betul. Allah tu sebut namamu, wi aku dengar. Gapo jadi pada tu? Faja'ala Ubay yabki. Ubay bin Ka'ab dia teriak. Teriak dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama dia. Ini adalah hati yang bersih, yang nampak segala perkara ni dengan hati basirah. Bukan nampak dengan mata, nampak dengan mata hati. Kata ini adalah
benda yang Allah SWT akid tarah dia. Hadirin ahli Masjid Menara Huda sekalian, sesungguhnya hak tu Nabi goyak kata Allah sebut nama Ubay, we Nabi dengar. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama fak kita atik depan para malaikat. Kita khabar dak. Semua fak kita duduk sini lah ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala depan malaikat. Tapi benda hak rasa beza sikitnya, kita tak ada rasa seperti mana Ubay bin Ka'ab rasa. Ubay bin Ka'ab semasa Nabi tanyalah tu, dia pilih ayat jawab apabila Nabi tanya kata ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Hei Abul Munzir, ayat mana dalam Quran hak mung ada tu, hak ada dalam dada mung 1000 lebih ayat hak mung ngapa tu, hak mana hak besar sekali. Subhanallah. Kita tahu dah Ubay ulama daripada sahabat hak faham Quran. Yang kedua, dia pilih semua dari Quran tu, dia pilih satu ayat. Pas jawab hak Ubay bin Ka'ab itu adalah jawab dengan orang panggil dalam majlis tu selalu, bukan kata kau dulu nak klik duduk rumah dulu mikir dalam 1000 lebih hak ayat dalam Quran semua ni hak mana hak besar. Lalu tu jawab Ubay bin Ka'ab. Lepas ada 2 kali hak Nabi tanya. Hak kali mula-mula, kali yang kedua hak Nabi tanya tu orang panggil ni cara orang panggil mariyat, akhlak para sahabat ni dia tak ada, dia tak gaduh nak jawab. Dia tahu dah. Tapi boleh jadi Nabi tanya untuk Nabi nak royak. Tapi baru kena sekali, yang kedua, kali yang ketiga dia tahu dah Nabi nak tahu sungguh. Nak ikhtibar sungguh. Nak mai tasaf Ubay bin Ka'ab sungguh. Sebab nampak Ubay bin Ka'ab ni orang salah satu sahabat yang duduk dengan Quran sama. Lalu tu dia jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Ayat yang besar sekali ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi yang besar sekali. Tak ada lah besar pada ni. Ubay bin Ka'ab tak ada ayat kata kalau kita inna ma'al usri yusra. Kalau besang kita hok ngapa Quran sikit ni, kita pilih hok kita ngapa ya. Tak, tapi hok ni orang hok ngapa banyak sekali, dia pilih hok ni. Mana kata hok dia duk baca Quran semua dah tu hok dia nampak kata hok sekali hok ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam kalulah tak ada faham erti Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ayat kursi ni, kita rasa terrugi hidup. Hak lain tak faham dah. Azariyat, Wattur, gapo semua tu tak faham, ngaji tak habis ni. Datuk sendiri pun ngajar tak habis lagi. Tapi ayat kursi kalau kita tak sepaham juga pandai. Takbir 4 kali lah atas dia. Atas diri kita sendiri. Boleh jadi kena mati lah kita ni. Boleh lah. Tapi nak mati pun kalau kita tak faham la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nak selamat ke tak pada hari akhirat esok. Oleh yazubillah min zalik. Oleh itu marilah kita mari faham ayat yang besar sekali dalam Quran. Kalau kita baca dan saya buat dalam gotu tu ialah fahamlah ayatul kursi pada muka yang terakhir sekali. Nah, ini adalah cheat yang saya buat bahasa pendek-pendek. Dan siapa nak cheat hok bahasa banyak insya-Allah. Nanti saya hantar kepada datuk kita. Jadi dia duk buat cari kod tu, cari kod ni tu lebih boleh dalam 25 muka AC. Nanti seru bagi saya ni. Cuma nak ayat kata ayat ni adalah ayat hak kita kena faham, hak kita kena hidup dengan dia, hak kita kena ambil isi dan tadabbur daripada
ayat ni mai pakai dalam hidup kita. Kita tak asal pelik ke? Ayat kursi ni sunnah Nabi suruh baca ni 8 kali sehari. Mana kata bukan biasa. Hak datuk ayat saat ni berapa kali? Hak datuk ayat saat ni baru 9 kali baru. Hadis Abi Hurairah tu baca bila tidur. Lepas tu 5 kali lepas maya. Hak dosa laginya 2 kali, iaitu lek pagi dengan lek petang. Daripada hadis Ubay bin Ka'ab dengan riwayat yang hasan, setengah ulama kata sahih, majmu' turuq. Sebelum pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi 8 kali. Hak suruh baca ni, mana kata benda ni bukan kata benda hak pesan biasa. Baik. Di antara sebab wa'wi ayat ni adalah ayat yang paling besar dalam Quran. Dengan sebab ayat ni dia sebut benda penting ataupun tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makhluk semua. Iaitu apa? Mula ayat dengan Allahu la ilaha illahu. Itu tujuan besar sekali. Ayat ni boleh dikatakan ayatut tauhid. Ayat tauhid. Tak ada ayat berkata Ibn Taymiyah, tak ada ayat dalam Quran yang sebut sifat kunalaksana ataupun kunalaksana semua sifat dalam yang tunjuk kata Allah ni sepatut di kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak pasal ayat meliputi segala headphone ว่าทำไมเราถึงต้องเคารพให้ความเอกะต่อ Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ayat lain yang sebut semua seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayatul kursi. Ayatul kursi dia besar sebab kecek pada zat yang besar, tentang zat yang besar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang besar. Ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. La ilaha illallah adalah tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat padaku. Beribadat padaku maksud bertauhid padaku. Dan la ilaha illallah adalah benda pertama yang kita kena tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah perkara yang terakhir yang kita kena sebut sebelum daripada kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang nak jadi orang Muslim ni, mula sekali nak masuk Islam ni kena la ilaha illallah. Sebab tu ayat ni jadi ayat yang paling besar dalam Quran. Semua ayat yang sakup bab apa? Bab tauhid adalah ayat yang besar belaka. Suratul Fatihah kecek tauhid semua, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Qul huwallahu ahad. Sulusul Quran, ta'dilu sulusul Quran, dengan sebab sebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada jawab hak Ubay bin Ka'ab boleh tunjuk kepada kita bahawa sebenar hak wa'wi sahabat tu gagah bukan sebab lain. Dengan sebab mereka ikat dengan la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah. Kita boleh tengok satu kali dalam Sahih Bukhari, orang dia jadi tok imam Masjid Quba. Masjid Quba tu dia ada tok imam seorang daripada sahabat. Dia ni adalah sahabat yang baik sekali. Tapi masalah sanya, jadi semasa Nabi tu siapa hak jadi tok imam kena jadi orang baik sekali dah.
Orang ni ada tu iman semaya kena baik sekali dalam kau. Pas sahabat seorang ni radhiyallahu anhu adalah tu iman bagi Masjid Quba. Tapi masalahnya lepas dia baca Fatihah, dia baca ayat lain, lepas dia katuk dengan qul huwallahu ahad. Awak makmum ayat tu kita tak sebab ni kalau baca qul huwallah baca qul huwallah. Kalau nak baca ayat lain baca ayat lain. Ni tiap-tiap rakaat dia katuk dengan qul huwallahu ahad. Bagi kecek mu tak boleh tukar no. Ya tak boleh tukar. Kalau mu nak suruh aku edit email aku nak baca balah ni. Kalau tak save aku baca lah ni cari orang lain. Para sahabat hodok di Kubat tu pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun panggil. Ma hamalaka an taf'ala dhalik? Gapo awak bingung tu kena baca balah tu? Tengok jawab sahabat. Li'anni uhibbuha. Sebab aku suka, cinta kepada Suratul Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul Huwallahu Ahad, ayat ataupun surah yang penuh dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membawakan kamu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak ni di antaranya. Sini tunjuk bahawa sahabat ni hidup dia tauhid. Hak mula sekali hak jadi ciafai. Pak ayat adalah adalah ayat benar duduk dalam ayatul kursi adalah apa? Adalah benar nak mari buat kita ni duduk dalam tauhid yang sebenar. Kita nak kenal Tuhan molek sekali baca ayat kursi. Tak ada kena ngaji lain. Satu kali orang tanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ayu kitabin tansahuni fi tauhid. Orang tanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kitab tauhid kecek bab akidah mana molek sekali? Jawab Syekh bin Baz, ambil Quran akik hadal kitab. Al-Quran huwa afdalu kitab at-tauhid. Sebaik-baik kitab tauhid adalah Quran. Siapa nak kenal Tuhan, klik pada benar hak Tuhan tu sebut tadi dia. Dan tak ada ayat mana hak sebut tentang zat Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan lebih baik, lebih comel, lebih meliputi lebih daripada ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah mula dengan Allah adalah tidak ada Tuhan yang benar yang patut disembah lain daripada Dia. Sebab apa kita kena ngaku kata la ilaha illallah, kena ibadat, kena tauhid uluhiyah kepada Dia. Pun pertama kali yang pertama ialah huwal hayy. Tuhan ni hidup. Hidup Tuhan tak ada orang belum Dia. Hidup Allah Subhanahu wa taala tak ada. Orang panggil tak ada tisin sud. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hidup Tuhan hidup tak mati. Hidup Tuhan ada dengan apa? Dengan tak ada lepas benar hak tak ada dulu. Kita ni tak ada dulu baru ada, tapi Allah ada hak Dia asal. Hak ni adalah headphone mula-mula. Tengok Allah Subhanahu wa taala. Mula dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang comel sekali, iaitu Al-Hayy. Orang hak mati tak boleh nak jadi Tuhan. Orang hak hidup tapi akan mati tak boleh jadi Tuhan. Dan orang hak tak ada roh, tak hidup ya awal tak boleh jadi Tuhan. Hei manusia tahu hak sini. Tahu kata Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup,
hidup yang kekal selama-lamanya, hidup yang huwal awal, orang yang mula dan orang terakhir. Yang awal, yang mula dan yang akhir. Ini adalah burhanul awal. Sebab mula-mula kita kena ada. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, Tuhan kata. Dan bertawakkallah kepada al-hayy yang tidak mati. Allahu akbar. Ini adalah headphone mula-mula. Dan headphone ni hidup benda hak lazim dengan hidup ialah as-sami', al-basir, al-qudrah, al-ilm, semua tu dia sakut dengan sifat ni. Sifat al-hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama al-hayy ni sifat, orang panggil sifat zatiyah ni klik pada kullu asma' atau kullu sifatin zatiyah tarji'u ila hadzal ism. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala hak sakut dengan zat Tuhan ni, as-sami', al-basir, apa semua ni klik pada nama ni. Seolah-olah kalau kita doa dengan ya hayy, hey yang hidup, seolah-olah kita berdoa dengan ya hayy, ya sami', ya basir, ya alim, ya khabir dah. Hak ni adalah headphone mula-mula. Habis tu orang kafir pun kalau kenalah ni, kadang-kadang dia boleh terima kalau kita main kaji sungguh. Ni Allah mula. Nampak dulu. Baik. Salah mana tolong kita sisa.
اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ayatul Kursi yang mula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah tu nama khas bagi Allah Taala, tak ada tak nama siapa dia dah. Tak ada orang nama Allah. Hak lain dah dia mau dak panggil lain pada Allah ni, tak itu. Tapi Allah sa ni tak ada, tak boleh nak tak lain. Allah sa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ayat hak lepas pada tu ataupun hak lepas pada tu maknanya nak ayat headphone kata apa kena bertauhid kepada Allah Taala sa. Buku apa boleh la ilaha illahu tu buku gapo? Tu kita ambil dah saat ni sa baru. Al hayyu. Bahasa Thai kita terjemah kata pusum mi ciwit hidup. Hidup ni kita hidup tak hidup? Hidup. Pas supa tak? Tak supa. Kita panggil hidup juga ni. Kita apa hidup? Allah Taala apa hidup? Tapi hidup yang tak serupa. Karena hidup Tuhan ni hidup yang sempurna. Adapun kita hidup tak sempurna. Kita tak ada dulu, baru ada. Pas ada kita tak semua mati. Allah Taala tak ada mula hidup dia, bang tak ada mati. Tak sama dah. Lagi pula sebagaimana ustaz kita sebut ni kata hidup al-hayyu ni mengandungi sifat zat duk pada al-hayyu ni. Sifat zat yang sebut as-sam' dengar, al-basar melihat, al-ilm ilmu, al-qudrah kuasa. Tu panggil sifat zat. Okey, duk ngaji sifat kan. Sifat zat ni duk pada nama al-hayy. As-sami' tu nama as-sami', al-alim, al-qadir. Nama. Tapi daripada nama tu dia ada sifat. Mana sifatnya? Mendengar, as-sam', al-basar, melihat, al-ilm, mengetahui, al-qudrah tu daripada qadir, mana yang kuasa. Itu sifat apa nama ni panggil sifat zat. Lepas tu baru mari al-qayyum. Masa kita pandai ni. Al-qayyum hak ni daripada nama ni dalam tafsir sebut kata dia mengandungi pula sifatul af'al. Sifatul af'al ni makna sifat hak peseng buat, perbuatan. Misalnya al-istiwa, Allah Taala yang tinggi. An-nuzul, dah turun. Apa laginya? Al-kalam, kecek. Al-khalq, buat. Al-ihya, al-imatah, menghidup dan memati. Tu hewat wi hidup, tu hewat mati. Tu panggil sifatu al-af'al. Gantung dengan al-qayyum. Mana yang diri sendiri, al-qayyum. Jadi dua ni al-hayyul qayyum ni sabit kata dua ni panggil apa nama ni? Ismullah al-A'zam. Ismullah al-Azam mana nama yang maha besar. Siapa Nabi kata iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta. Kalau bila berdoa dengan hak ni, Tuhan terima doa dia. Apabila dia minta dengan hak ni, Tuhan wi. Sebab tu banyak kita doa yang nak doa ya hayyu ya qayyum. Dia kita nak minta ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Lepas tu sebuah doa ayat ni kata mengandungi sifat lain lagi. Sifatul af'al dan sifat tu apa nama ni? Az-zat. Sebab tu patut benar biar kita nak doa tu dengan ya hayyu ya qayyum. Nah, kita boleh dua nama. Lepas tu dia nak syarah. Tuhan nak syarah kata hidup yang sempurna saat ni tu lagu mana pula? Ini nak syarah kata hidup sempurna saat ni al-qayyum dia tu nak syarah kata qayyum Tuhan tu balas mana? Tuhan syarah mari la ta'khuzuhu sinatun wala naumun. InsyaAllah ta'ala makna Tuhan tidak mengambil akannya oleh apa?
sinatun. Sinatun ni ngatuk. Ha ni hidup sebenar ni. Kita hidup juga kita, tapi ngatuk. Tadi kelak nak tidur, ngatuk. Puan nak nyenera tu, nak tidur tu main ngatuk dulu. Allah Taala tak ada, ya nafi. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mengambil dia oleh ngatuk. Wala naum, dan tidak mengambil dia oleh tidur. Tidur pun tak, ngatuk pun tak. Kalau basing ngatuk jenera, kaya Tuhan, tak ada hadis Tuhan. Tuhan ni kena hidup, kena diri atas diri sendiri, kuasa urus segala-galanya. Ha tu Tuhan. Hak lain basing ngatuk jenera tidur ke dia. Pertama tak hidup, kau lebih lagi tak ada hadis Tuhan. Apa tu? Atulla ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, insya-Allah kita dengar Ustaz Aslam pula. Kau buat kita ngatuk ya. Insya-Allah. Masa kita. Nah, dekat sungguh. Belum kau lapar. Belum kau lapar ni mulai ni. Ya, insya-Allah. Jadi baik. Jazakallah khair. Jadi headphone kedua saat ni ialah Al-Qayyum. Al-Qayyum ni kita kena bahasa lagi, kena bahas sungguhnya ialah qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala ni dia duduk damrung diri dia tu dengan diri dia sendiri, tak ada nak pada apa kita rasa. Maksud kata hak Tuhan ada Tuhan tu dengan tak ada kena minta tolong siapa. Tapi kita semua tak boleh nak hidup kalau tak ada Allah Subhanahu wa taala. Pak orang yang bersifat dengan sifat ni kalau bukan Tuhan nak jadi gapo? Sebab itu Al-Qayyum ni semasa kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu kita khabar tik. Kata kita duk yunyan kata Allah Subhanahu wa taala qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Habis tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Quran tu kata apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Para manusia, kamu ni miskin, fakir, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kaya daripada kita, pada puakmu hai manusia. Ghaniyul hamid, tak ada. Ulah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah laktan kata kita kena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika. Allahu akbar. Sampai tu baru kita tahu kata Allah ni Al-Qayyum adalah orang yang berihan segala-gala perkara. Kita nak minta apa? Nak minta Tuhan lah. Sebab kita tahu dah kata semua ni Allah Subhanahu wa taala cara. Sampai tu kita baca ayat kursi. Semasa kita baca nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum tu kita khabar kata ni kita ngaku dah kata semua ni Tuhan cara nak tak minta pada dia, nak minta orang lain. Waliyazullah min zalik. Baik. Hal yang ketiga ialah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Seperti mana ustaz kita, datuk kita kata, hak nak jadi Tuhan ni sebab apa kita kena tauhid pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Tuhan ni ngatuk dengan tidur ni tak boleh nak mengambil Tuhan. Tak boleh nak buat gapo dengan Tuhan. Tuhan ni tak ngatuk, tak tidur. Allahu akbar. Sifat ngatuk dengan sifat tidur ni adalah tanda bagi gapo? Bagi kedhaifan. Orang dhaif ni orang ngatuk, orang tidur. Kadang-kadang kalau Tuhan ayat tu la ta'khudhuhun naum, Tuhan tu tidur saya tak boleh mengambil, mana kata boleh jadi Tuhan ngatuk. Mari setan nak boleh main celah tu. Tapi Tuhan nafi ya orang ngatuk pun tak, tidur sama Allah. Pas saya boleh jumpa dengan salah satu perkataan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata kullu maladzatid dunya asluha dha'fun wa ta'ab. Benda hak sedap atas dunia ni asal dia mari daripada letih dan penat. Tidur sedap kali semasa mana? Kita letih. Makan ni sedap sekali masa mana? Kalau kita lapar. Jalan kau sedap sekali, kau kita sibuk. Kalau kita sibuk, lepas tu kita ada masa untuk nak pergi jalan, untuk nak pergi tongtiap. Hak tu sedap kali. Sampai tu Ibn Qayyim kata, kullu maladzatid dunya
asluha minat ta'ab wa dha'f. Segala benda hak lazat, benda hak sedap sungguh di atas dunia ni usul asal daripada letih dan dhaif. Patuhan tak dhaif. Nera dengan tidur ngatuk ni mari asal dia daripada letih. Tak itu kan? Habis tu hak yang ketiga ialah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan perkara yang empat, hak ni rasa jelas sekali. Iaitu apa? Headphone khatisi ialah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mula dengan lamul qiyah. Lepas tu orang panggil apa lagi? Mula dengan lahu, bagi dia. Nak tunjuk kata bagi dia sahaja. Al-hasr. Sini. Benda hak duk atas langit, benda hak duk atas bumi, semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Hak sini kalau kita kecap mudah dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, cukuplah kita. Rububiyah Tuhan. Orang hak jadi orang hak milik semua, milik kita. Kalau kita tak ibadat, tak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, teruk kita. Sabit tu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sezalim amalan. Sejahat-jahat amalan ialah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik, inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar sekali. Sebab zalim ialah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim ni adalah tak satu perkara pada tempat yang tak kena. Zalim, kita zalim, Tuhan buat kita dah, kita pergi sembah orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini adalah tanda yang keempat. Hono we kita ni yakin lagi kata sebab apa kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hak kita milik tu nak we tahu kata adalah hak Tuhan we kita milik. Benar kita milik tanah, rumah, amnat gapo semua tu adalah daripada benar hak Tuhan kita, bukan hak kita yang asal. Sebab tu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja benar hak duk atas langit, benar atas bumi. Dan benar hak kita duk milik atas dunia ni. Dia dua perkara ya akhirnya. Kita tinggal dia ataupun dia tinggal kita. Atas dunia ni selera tu. Sebab tu headphone khatisi ialah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan headphone seterusnya dengan masa yang dekat ni ialah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Dan siapa hati hak boleh gapo? Boleh beri pertolongan, beri syafaat kepada orang lain melainkan dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Jadi sini ni tunjuk kata nak tolong orang, syafaat orang daripada hari kiamat tu duk atas Allah Subhanahu wa taala saja. Buku bab syafaat ni kita kena faham tiga perkara. Kita kena faham tiga perkara. Perkara yang pertama ialah syafaat ni nak jadi tak jadi kena daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Maka Tuhan sebut lagi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allahu akbar. Dan banyak mana dah malaikat ada di langit-langit itu la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat hak malaikat itu tak ada pakar langsung. Malaikat lepas daripada Allah Subhanahu wa taala izin untuk malaikat itu pergi syafaat kepada sesiapa yang Allah kehendak, kepada sesiapa yang Allah tu redha. Mana kata orang hak pegang syafaat semua, kan taksin semua duk di Allah Subhanahu wa taala,
pada hari kiamat esok, mana kataนี่เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่เราจะต้องให้เอกภาพต่อ Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi sendiri, hak kita duk hak ramai daripada umat Islam duk mikir kata Nabi ni boleh syafaat kepada kita, Nabi boleh syafaat kepada kita. Benar, Nabi itu boleh syafaat kepada kita, tapi lepas daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mahsyar esok, orang semua tu duk panah, duk pada mahsyar. Nyogi ramai-ramai ke syari Nabi Adam. Hey Nabi Adam, suruh Tuhan mulalah. Mula kira. Kata siapa nak masuk syurga nak kau. Nabi Adam kata, oh tak boleh, hari ni Tuhan marah. Gi syari Nabi Ibrahim, wa ya'muni khalilullah. Gi syari Nabi Musa, mu ni gapo panggil? Mu ni adalah kalimullah. So akhir gi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ana laha. Aku boleh tolong. Tapi boleh tolong selalu tak? Tak. Nabi kata Nabi pergi sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah yang Nabi learning pun tak ada. Tak ada apa yang panggil? Tak ada mari dalam otak dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dengan sujud yang lama. Ini benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat pada kita. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' wa tushaffa'. Hey Muhammad, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tuhan kata, hey Muhammad, akik kepalamu. Kata minta gapo aku nak beri? Pas syafaatlah pada gapo aku nak beri syafaat, nak izin. Di sini tunjuk kata semua itu adalah izinan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh syafaat. Jadi sini ayat ni sepotong daripada ayat ni tunjuk bahawa amnat semua tu duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak amnat semua duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bersyirik pada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Terjadi itu. Ini benar perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah orang nak beri syafaat orang ni kena orang hak Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Kena orang hak Allah Subhanahu Wa Taala redha amal dia. Seperti mana? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala redha pilih. Bukan kata semua perkara boleh syafaat. Hak ni kita kena faham molek. Semua perkara boleh syafaat. Sebab sini ni dia membatalkan akidah para musyrikin. Para musyrikin tu dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Tapi dia cari syafaat lain daripada benar Allah Subhanahu Wa Taala redha. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah." Ya percaya kata Tuhan tu nak izin satu-satu syafaat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia pilih orang yang nak jadi syafaat, orang nak tolong dia tu tak kena tepat. Dia pergi puja segala berhala-berhala. Pasal kata haula'i syufa'auna 'inda Allah. Puak mereka itu, patung-patung itu adalah benar hak nak tolong kita pada hari akhirat. Tapi Tuhan tak reda benar tu. Habis tu kata perkara yang kedua khatisah tu dah tahu kau cai kira kepada syafaat ialah tak ada siapa boleh syafaat mereka orang yang Tuhan reda. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang berkaitan dengan apa? Dengan ayatul kursi ialah orang hak nak boleh syafaat, walaupun syafaat daripada malaikat, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat orang soleh, syafaat orang syuhada, kena jadi ahlut tauhid. Kena jadi orang yang pegang la ilaha illallah, kena jadi orang Islam dan tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk syirik ni, kena taubat seluruh hati. Hak ni lah orang yang akan dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut habat syafaat hak kau setai ni, klik pada azab dengan Nabi Ibrahim, cerita panjang pula. Nabi Ibrahim minta nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala tu tolong pak dia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh terima. Orang kafir tak boleh terima.
Jadi Nabi Ibrahim boleh syafaat pun tak boleh syafaat juga kalau Tuhan tak reda. Mana kata semua tu klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali Abu Hurairah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati?" Siapa hok panggil hok orang gembira sekali, orang sepatut sekali nak boleh syafaatmu pada hari kiamat esok? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kata dah tak ada orang nak tanya ni soalan ni. Aku kata mudah hok nak tanya ni soalan ni. Sebab tak ada orang tanya. Nabi kata mung ni, aku duk suka dah kata orang nak tanya soalan ni adalah mung. Sebab mung ni orang suka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang hok akan rasa gembira sekali dengan syafaatku. Orang hok sepatut sekali hok dapat syafaatku pada hari kiamat esok adalah orang hok kata la ilaha illallah ikhlas daripada hati dia. Tak ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nak ria-ria, tak ada nak orang dengar sum'ah, tak. Sebab tu la ilaha illallah. Orang nak boleh syafaat kena pegang dengan iti yang mulia, yang besar dalam ayatul kursi, iaitu Allahu la ilaha illahu Allahumma syafa'na Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyika indallah indaka ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan wi rezeki wi kita ni boleh syafaat. Dan izin pada Nabi ni wi syafaat pada kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah perkara yang apa? Yang kelima. Perkara yang kena ialah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ni headphone ni adalah salah satu burhan, salah satu dalil, salah satu hujah kata kita, sebab apa kita kena bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu benar hak duk depan kita, depan makhluk dia, dan benar hak duk belakang. Sini ni banyak ulama tafsir gapo. Tapi hak penting-pentingnya isi yang sebenarnya Tuhan tahu benar hak lepas dah, dan Tuhan tahu benar hak akan berlaku. Allah SWT tahu lebih. Sebab tu orang yang tahu semua, tahu segala-gala, adalah orang yang sepatut kita disembah. Orang yang tak tahu tak boleh nak jadi Tuhan. Orang yang bodoh tak boleh nak jadi. Siapa nak jadi Tuhan? Nak jadi penghulu kampung, nak jadi ketua dalam keluarga pun tak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala walillahi mathalul a'la tahu segala-galanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wi kita tu ilmu yang sikit sangat. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan kamu tidak diberi akan ilmu malaikat dengan sekadar yang sikit. Habis tu Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu. Nampak apa? Burung pergi minum air dalam apa? Dalam laut. Lepas tu tanya pergi mari. Tengok ni ilmu hak kita semua hak gapo yang panggil hak Tuhan wi kepada ku, wi kepada mu, wi kepada manusia semua, seperti mana hak burung tu patut makan. Dan laut tu ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dok nak takabur lah mana. Jadi ayat kursi ni yakit Tuhan, lepas tu upih ego kita tu. Upih ego kita. Ayat kursi. Akak Tuhan, akakความประเสริฐของ Allah Subhanahu Wa Taala และทำให้เราถ่อมตนถ้าหากเราอ่านด้วยกับความเข้าใจจริงๆ Allahu la ilaha illa hayyun. Kita rasa kita gagah, dak kita hidup ke mati. Al-Qayyum, kita rasa kita ni ngatasi, kita jadi menteri. Dak, Al-Qayyum Tuhan cara belaka. La tak, kita rasa kita gagah lebih pada orang lain. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Mung tu ngatuk, tak boleh jadi Tuhan. Mung tu orang panggil tu benda orang panggil bahasa repeh-repeh, mung lekeh-lekeh. Lahu ma fis samawati wal ardh. Tuhan ada langit ada bumi. Tuhan milik belaka. Mung tu ada tanah 10 rai, 1000 rai, wasadabar. Dak Tuhan. Habis tu baca ayat kursi kita rasalah tu.
Man zallazi yashfa'u indahu. Dok atas dunia ni dia mulai pakai kita lah ke sen. Sebab kita ada beg pakai sen. Kita kenal dia motu dia mai. Dok. Dalam sisi Tuhan Allah SWT tak ada siapa nak boleh tolong kalau Tuhan tak izin. Tuhan kata apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan tu tahu segala-gala. Benar hak berlaku dah dan benar hak akan berlaku. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni ulama kata ya'lamu ma kan wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allahu akbar. Moleknya ulama di tafsir. Dia liputi dia ambil khulasah daripada apa yang panggil? Daripada isi-isi ayat Quran ni ialah Tuhan tahu benda hak lepas dah. Tuhan tahu benda hak berlaku, Tuhan tahu benda hak akan berlaku dan Tuhan tahu benda hak tak berlaku hak lepas dah. Kalau ia berlaku dia nak adil lagu mana Tuhan tahu dah. Gambar tak? Benda hak tak berlaku tapi kalau ia berlaku ni adil lah Tuhan tahu ya awal. Pas kalau yang bersifat dengan sifat al-alim, tahu segala-gala hak makhluk ya, kalau tak sepatut lagi jadi Tuhan tu kena cek akal kita. Nak cek akal kita ni pasal betul tak? Cukup ke tak? Kalau tak cukup, kalau orang cukup, orang salim dengan Quran, tadabbur Quran dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayatul irsyad dalam ayat kursi ni, dia akan mengaku la ilaha illallah. Lepas tu dia kata wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hak ni mai seolah-olah mai apa? Mai atibar hak sak ni. Dia tahu lebih makhluk dia. Tapi makhluk dia tak ada tahu perkara daripada ilmu-ilmu dia. Malaikat benar hak dia khanak saja. Jadi orang Allah tahu biha kita. Kita bukan tahu semua Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bagi apa? Bagi kalau Tuhan kanak nak tahu cara tu. Habis tu kita ni kalau kita nak tahu hal Tuhan, kita kena ada hak kata. Kadang-kadang kita tak wes ku. Dak, tak boleh. Tak ada siapa tahu hal Tuhan, tak ada siapa boleh ilmu lain. Benar kita tahu lah ni semua tu daripada ilmu Tuhan, hak sikit sana dengan saya raya. Sebab tu kalau kita tak tahu, kalulah kita tahu habis hal Tuhan balah mana gitu ini, tak boleh jadi. Dia tak ada rasa pisik Tuhan ni pisik, tak ada dia tahu. Hal dia. Malaikat benar hak Allah SWT tahu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini adalah tanda yang keberapa tu saat ni? 7. Yang ke-8 ialah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kau kau Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu luah langit dan bumi. Ayatul kursi ini dengan sebab ni dah dinamo ayat kursi dengan sebab ada di dalamnya akan sebut kursi. Kursi ini khilaf di antara ulama jadi dua pihak. Setengah kata ilmu Allah Subhanahu wa taala, waris pada Ibn Abbas juga. Hak lagi ialah kursi ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waris daripada Ibn Abbas ialah maudhi'u qadamayir rahman, tempat letak dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Balah mana tak tahu. Yaliqu bi jalalatihi wa 'izamihi. Sahih daripada Ibn Abbas. Dia sebut kata walah tu. Dan waris juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat kata besar kursi ini. Daripada hadis Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi kata mas samawatus sab' fil kursi illa ka halqatin min hadidin tulqa fi ardi falat. Langit yang 7 tu tidak apa-apa langsung kalau nak banding dengan kursi Allah Subhanahu wa taala,
malaikat seperti halqah daripada besi yang dilepar pada pasir, tempat yang luas. Kahalqatin tulqa fi ardi falah. Mana kata kursi ni dia besar pada apa? Lebih daripada langit. Wa fadlul arsy 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqah. Lepas tu nak ayat tu besar arah Tuhan kalau nak banding dengan kursi supaya pada pasir dengan halqah sat ni. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sini nak tunjuk kata headphone kau tu lapainya ialah Allah Subhanahu wa taala sebut kursi besar setara tu orang makhluk, orang milik kursi itu sepatut kena jadi Tuhan. Sedangkan kursi itu bukan makhluk yang paling besar sekali. Tak. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta yang besar sekali ialah Arsyur Rahman. Arah Allah Subhanahu wa taala. Arah nak banding dengan kursi supaya pada pasir dengan halqah sat ni. Besar ni. Oh, ni besar lagi ni kalau halqah. Kalau kita lepas pada pasir, besar mana? Gini. Halo. Sebab tak ada gapo. Hak ni kursi, hak tu arah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak banding dengan kursi dengan langit dengan bumi, tak nak ni. Super saat ni. Jadi ulama kata Allah sebut kursi sini untuk apa? Untuk nak muqaddimah, nak ayat atau benda hak besar pada kursi itu tak ada kena pergi banding. Banding kursi dengan dunia ni, dengan langit dengan dunia ni, tak boleh nak banding dah. Pas tak ada kena kecek benda arah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang hak milik benda lapis ni ada kena kecek banyak. Dia sepatut disembah oleh Allah Subhanahu oleh manusia. Semua disembah wahdahu la syarika. Dan headphone yang ke-9 ialah wala yauduhu hifdhuhuma. Dan tidak rasa letih, lelah langsung dalam jaga dua perkara saat ni, langit dan bumi itu. Dan kadang-kadang kita ni duk kecek sedap-sedap hidup cara semua. Cara semua hidup, cara semua tak ngatur, tak tidur. Semua ni hak dia belaka. Orang nak syafaat, tu dia belaka, tahu belaka. Lepas tu orang lain tak tahu hayal mereka benar hak Tuhan kana. Lepas tu dia ni, kursi dia ni besar luas langit bumi. Nyo mari dalam hati hidup kita, dalam hati kita. Kadang-kadang syaitan mai tipu kita. Tak letihnya Tuhan tu, caralah tu Tuhan. Jadi ayat ni ayat tu la yauduhu hifdhuhuma. Tak letih sikit. Cara belah tu. Kita jangan hak Allah ni kita jangan banding dengan kita. Sebab kita letih. Cara semua tak ada. Ngatuk kalau buat kerja banyak. Nah, bagi orang hak ada apa? Ada kapal sawit. Boleh 100 rai, 1000 rai, nyeltih. Walaupun ada anak kali nyemikil letih. Lepas Tuhan ni ada langit dengan bumi tak letih nak. Dah la yaudu hifdhuhuma. Allahu akbar. Nak ayat qudrah. Patut ayat ni kalau kita tadabbur sikit. Kalulah Allah Subhanahu wa taala jaga langit dengan bumi dengan tak ada takut, dengan tak ada letih. Pas kita hok duk dalam bumi, duk atas bumi halus sikit ni Tuhan tak ada cara tu teruk benar. Tuhan boleh cara pada hak kita. Sebab tu di antara ulama yang sebut Ustaz. Sebab syaitan takut ayat ni ialah dia takut kalau kita baca dengan faham sebenar, lepas tu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tahu kata dia tak boleh nak buat apa kita. Syaitan tu dia takut pada ayat kursi itu boleh jadi dengan sebab ni la yaudu hifdhuhuma. Sebab la yaudu hifdhuhuma, Tuhan tak ada letih nak jaga langit dengan bumi itu, menambahkan kepada kita yakin apabila kita minta. Sebab benar kita minta tu benar halus daripada langit dan bumi lagi. Kalau Tuhan minta
bila anak syaitan, kita minta kepada Tuhan suruh jaga kita, ya tak boleh buat apa. Beriwan hak Tuhan ni, malaikat buat banyak mana. Tapi itulah ya ulu hafzuhuma. Hei orang-orang hak berasa total dalamชีวิต, dengar la yaudu hifdhuhuma. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak letih jaga langit dengan bumi, nescaya hidupmu makhluk yang kecil sekali kalau nak banding pada makhluk lain, Tuhan boleh cara juga. Habis tu ibadat tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan nak uji belaka padamu. Allahu akbar. Dan benda yang ke-10, sebab apa kita kena bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah wa huwal aliyyu al-ali. Allah Subhanahu Wa Taala ni amat tinggi, maha tinggi, tinggi zat dia. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Ilaihi yas'adu kalimut thayyibu wal 'amalu salih yarfa'u. Benar tinggi, sungsung kudrat dia, sungsung raja dia, sungsung zat dia. Pak orang sungsung belaka tinggi belaka ni tak sepatut lagi kau nak jadi Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi Tuhan yang sepatut disembah. Hanya Allah wahdah la syarikalah. Cukup 10. Bahaya akhirnya ialah katuk dengan salah satu sifat, ialah salah satu nama, iaitu Al-Azim. Allah ni pusung jingjai, jingjai segala-galanya. Jingjai amnat dia, jingjai tamnang dia, jingjai zat dia pun jingjai. Kalau nak banding jingjai benar hak Allah Subhanahu Wa Taala bina, seperti mana kursi hak Tuhan sebut dalam ayat ni. Oleh itu saya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni pada hari ni mula daripada hari ni 8 kali sehari kita baca ayat kursi itu, kita rasa apa? Rasa serah. Kita rasa kata gapo kita kata tu kita faham, kita khabar. Supaya apa? Supaya kita akan mati boleh masuk syurga. Tak pelik hak Nabi kata siapa baca lepas mayat 5 waktu, nah tak ada gapo hak boleh sekat dia. Boleh masuk syurga lalu boleh akan mati. Kalau tak mati boleh masuk syurga lalu dah. Baca pasal mana? Baca hak pasal faham. Hak kita main ngaji hari ni lah. Sebenarnya ayatul kursi, Syekh Abdul Razak Al-Badar dia mengajar ayat kursi. Ayat kursi satu ayat 27 majlis. Satu majlis sejam lebih. 27 je duk mai kaji bab ayat hak besar sekali. Kita ni hak duk baca ayat bodoh lagi kita tak puasa mai kaji. Setan dia panas sungguh. Yang buat kita terlupa nak main ngaji ayat amat setan tu. La haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi malam ni kita dapat apa nama ni? Puas hati insya-Allah, dan kita dapat baca dan tadabbur ayat yang paling besar sekali, dan kita nampak dah ni kata bukunya buku tauhid. Jadi tu syarah buku la ilaha illahu. Syarah semua tiba itu dok wayak headphone la ilaha illallah syarah tu. Subhanallah. Kalau gitu ayat ni meliputi tauhid, tiga tauhid. Kita dok ngaji tauhid yang ulama tauhid bagi 3 tauhid itu ada cukup dalam ayat kursi. Segi uluhiyah mana la ilaha illallah, segi rububiyah mana cara habis segala-gala tu Allah. Lepas tu nama-nama yang elok. Nama-nama yang elok. Al-asma'u al-husna. Al-asma'ul husna. Cukup lengkap. Sebab tu sungguh lah dah. Kita lepas pada ni tak boleh dah kata kita baca tak erti, tak boleh lah. Tak ada headphone nak buat tak erti, tak boleh lah. Kena baca hak lepas kali semaya 5 kali sehari tu kena baca pasal erti. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Waktu akhirat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tak ada dah sebesar-besar ayat. Sungguhlah
kata a'zamu ayatin fi kitabillah. Insya-Allah malam ni enggak saya bawa masa lebih ni lah. Ada soalan lagi ya? Sikit dah minta maaf lah demo. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya rapor yang 5 lewat tadi, minta maaf. Saya sanggup saya bukan 5 dah. Sebaik-baik kita untuk kita nak kenal Tuhan. Ngaji Quran. Ngaji Quran. Pak benda kalau jadi sifat 20 tanya boleh ngaji, tak boleh ngaji, tapi kena ngaji tambah lagi. Sebab sifat Allah SWT tu dia banyak lagi. Banyak lebih pada tu lagi. Nah, oleh itu bagi saya nampak kata kita perlu mengajar Quran, mengaji akidah melalui tafsir Quran. Kita nak mana? Tapi kita akan mikir cara rubah. Nak buat mana kita perlu kita mengaji Quran, kita mengaji tafsir ini kita boleh 1, 2, 3. Kita tak share apa pasal ngaji itu tak boleh nak seru kata nak gapo daripada ngaji. Nah, itu bagi saya tu apa lah tu Datuk nak ayat lah tu, tonton. Ya dok bosannya gini satu masalah nampaknya. Orang dok mengajar Quran ni tak ada mengajar tauhid. Sebenarnya Quran ni tauhid dah. Dok mengajar siang malam mengajar Quran. Tak mengajar tauhid. Quran ni tak boleh nak tinggal walaupun satu ayat kecuali ada lah masalah tauhid. Ada berlaku. Subhanallah. Lepas tu kita insya-Allah doa atau kasih Nabi itu. Jadi akidahnya akidatan wa ibadatan wa akhlaqan, akidah ibadat ya kena klik pada Quran ni lah. Amo kata kasih Nabi. Tapi akidah tu rasa tak sedap ada Quran ayat ni. Rasa tak cukup, rasa takut jadi kalau kecek dia panjang, kalau rasa takut jadi serupa makhluk, nak serupa ke mana? Muka tak boleh nak banding mula-mula, tak boleh nak banding. Tak ada kena takut serupa, tak serupa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itulah malam ni harap ada lebih sikit tu minta maaf lepas tu apa manfaat faedah tu kita sama-sama berdoa supaya Allah Taala beri barakah dan beri manfaat kepada hidup kita semua, terutamanya hidup biasa nak mati ni, nak tubaik biasa yang kena Tuhan la ilaha illallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.